Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 9 Tetabytes akan membentangkan bisnes model canvas kumpulan kami. Ini merupakan senarai ahli kumpulan kami. Saya Ebi Valeska dan akan menerangkan logo perniagaan bagi perniagaan kami. Nama perniagaan kami ialah Tetabytes, di mana Teta bermaksud kentang dan produk utama kami adalah kentang lenyek. Bagi slogan, perniagaan kami ialah A Bowl of Masterpiece. Hello, nama saya Zakri Syamadana dan matriks nombor saya ialah 5231602663. Dan saya akan membincang tentang apakah jenis praktikum perniagaan kami. Jenis praktikum perniagaan untuk perniagaan kami ialah keusahawanan. Keusahawanan ialah proses memulakan dan menguruskan perniagaan. Biasanya permulaan untuk menciptakan sesuatu produk yang baru atau dipertingkatkan untuk ditawarkan kepada pasaran yang melibatkan mengenal pasti peluang, membangunkan produk atau perkhidmatan, dan melaksanakan strategi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Awang Zahid Mustafa bin Omar Asim akan membentangkan tentang jenis industri. Jenis industri jualan kami adalah industri makanan dan terdiri daripada 3 bahagian. Yang pertama adalah pasaran berasaskan tumbuhan dengan menjadikan kentang sebagai bahan utama dalam produk kami yang mampu menarik pelanggan yang meminati makanan berasaskan tumbuhan. Kedua adalah makanan segera. Hal ini karena produk jualan kami merupakan hidangan yang mudah untuk disediakan dengan menggunakan bahan-bahan yang telah diproses. Dan terakhir adalah makanan sedia dimakan. Produk jualan kami boleh dikategorikan sebagai hidangan sedia dimakan dan sesuai kepada pelanggan yang mencari hidangan cepat namun berkhasiat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hamdani ingin membentangkan tentang produk dan perkhidmatan dalam perniagaan kami mengenai mashed potato. Produk pertama ialah sedia untuk dimakan, di mana produk ini dihidangkan dalam bungkusan mudah seperti mangkuk maupun cawan. Ianya bagi memudahkan pengguna menikmati hidangan segera tanpa persiapan makanan. Dari segi perkhidmatan pula, kami menyediakan penghantaran tunai dari rumah ke rumah supaya ianya memberi kemudahan kepada pelanggan yang sibuk. Perkhidmatan yang kedua pula ialah kami memanfaatkan kios keusahawanan di mana kami menjual produk semasa program tersebut berlangsung. Inisiatif ini diambil bagi mengeratkan silaturahim dan mewujudkan suasana yang positif. Salam sejahtera, saya Iqbal dan akan membentangkan tentang cara kami mengoperasi idea perniagaan kami. Pertama, kami mencari ruang pasaran dengan menilai keperluan pelanggan yang belum dipenuhi, seperti hidangan sehat dan mudah dibawa. Kami akan menciptakan produk seperti smashed potato dengan pilihan tambahan yang sehat atau variasi kentang goreng yang inovatif. Kedua, kami melakukan analisis tren makanan semasa dan keutamaan kesehatan. Kerana semakin ramai pelanggan yang mengutamakan makanan mudah dan sehat, ini membolehkan kami untuk menawarkan produk yang berasaskan kentang yang lebih sehat. Saya Fatih Syaira akan membentangkan serta organisasi. Kumpulan kami mempunyai 10 orang ahli kumpulan yang terdiri daripada Siti Suhada sebagai pengarah, Ebi Bariska sebagai timbalan pengarah, Fatih Syaira sebagai pengurus keuangan, Afif Daniel sebagai pengarah pemasaran, dan di bawahnya mempunyai 2 orang pekerja yaitu Awang Zaim dan Muhammad Fadli. Seterusnya, Nur Wajihah sebagai sumber manusia, Nur Ain sebagai khidmat pelanggan, Iqbal Reza sebagai pengarah jualan, dan akhir sekali Zakri sebagai unit jualan dan pengurusan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Ain Najibah binti Hisham dan saya Ebi Valeska. Hari ini kami akan membentangkan bisnes model Canva kami. Yang pertama yaitu rakan kongsi utama. Kami memilih pelajar dan staf FPL. Kedua ialah aktiviti utama. Perniagaan kami membuat aktiviti seperti jualan dan penghantaran makanan. Ketiga ialah sumber utama yaitu dari pasaraya dan kedai plastik dan pembungkusan. Bagi cadangan nilai perniagaan, kami memiliki barangan yang segar dan berkualiti, menjual dengan harga yang mampu milik dan melakukan penghantaran makanan. Seterusnya ialah saluran. Kami menggunakan media sosial seperti Instagram dan TikTok dan kios untuk perniagaan kami. Diteruskan dengan hubungan dengan pelanggan, yaitu ada 2, layanan mesra dan maklum balas daripada pelanggan. Yang kedua pula, segmen pelanggan merupakan pelajar dan staf FPL. Yang ketiga, struktur kos terbagi kepada 2, yaitu kos berubah dan kos tetap, di mana kos tetap kami merupakan peralatan yang digunakan, kos berubah, bahan-bahan, penghantaran, dan pembungkusan. Yang terakhir, aliran pendapatan kami yaitu jualan langsung dan promosi terhad seperti set, combo, dan topping yang berlainan. Saya Siti Suhada binti Jeffrey akan membentangkan tentang risiko perniagaan kami.
Sejahtera, risiko perniagaan kami pertama ialah ketahanan produk ataupun kualiti produk, kedua persaingan yang sangat tinggi, ketiga ketidakstabilan pasaran, dan yang terakhir ialah perubahan selera pelanggan. Itu sahaja daripada saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Hai, saya Nur Wajihah binti Asra. Saya akan membentangkan tentang cara penyelesaian bagi risiko syarikat kami. Yang pertama sekali, syarikat kami akan meningkatkan inovasi dan kualiti produk. Yang kedua, dengan persaingan yang tinggi, kami akan memantau pasaran dan menyesuaikan harga dengan bijak. Yang ketiga, membuat promosi dan pemasaran secara digital melalui WhatsApp, Instagram dan TikTok. Dan akhir sekali, apabila ada perubahan selera pelanggan, kami akan membuat maklum balas terhadap pelanggan tersebut. Sekian, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fadli. Saya ingin membentangkan tentang kesimpulan dan plan kontingensi, iaitu plan sandaran. Kesimpulannya, Data Bites berkomitmen untuk menyediakan produk makanan yang bukan sahaja enak tetapi juga berkualiti tinggi. Dengan fokus terhadap inovasi dan kepuasan pelanggan, kami yakin dapat terus berkembang dan mencapai kejayaan dalam industri makanan. Seterusnya ialah plan kontingensi, iaitu plan sandaran yang terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah mengenal pasti sumber, iaitu seperti sumber bahan mentah, sumber kewangan, sumber manusia dan sumber teknologi. Seterusnya yang kedua ialah mengkaji dan mengemas kini, iaitu seperti menilai kualiti produk, menguji respon pasaran, mengemas kini proses dan pengeluaran dan menyesuaikan dengan trend. Yang ketiga ialah penyediaan kewangan, iaitu seperti penyediaan anggaran, pengurusan aliran tunai, analisis kewangan dan perancangan kewangan untuk pertumbuhan.